Markus bab 7. Orang Farisi dan beberapa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkumpul di keliling Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu tangan yang tidak dibasuh. Orang Farisi, malah semua orang Yahudi, taat mengikut adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka tidak akan makan sebelum membasuh tangan menurut cara-cara yang ditentukan. Apabila pulang dari pasar, mereka juga tidak akan makan sebelum membersihkan diri. Banyak lagi peraturan yang diamalkan oleh mereka, seperti hal membasuh cawan, kendi, dan bekas tembaga. Oleh itu, orang Farisi dan ahli Taurat di situ bertanya kepada Yesus, "Mengapakah muridmu tidak menurut adat istiadat nenek moyang kita? Mengapakah mereka makan dengan tangan yang najis?" Yesus menjawab, Tepat sekali kata-kata Yesaya dalam nubuatnya tentangmu, hai orang munafik. Seperti yang tersurat, bangsa ini menghormatiku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Sia-sialah mereka beribadat kepadaku, sedangkan ajaran yang diajarkan mereka ialah peraturan manusia. Kamu mengetepikan perintah Allah untuk menurut adat istiadat manusia. Yesus berkata lagi, Kamu sungguh pandai menyingkirkan perintah Allah untuk menegakkan adat istiadatmu sendiri. Musa menyampaikan perintah ini, hormatilah ibu bapamu, dan orang yang mencaci ibu bapa sendiri mesti dihukum mati. Tetapi kamu mengajar, jika seseorang berkata kepada ibu bapanya, apa yang harus kugunakan untuk membantu ayah dan ibu, sudah kujadikan korban, yaitu telah dipersembahkan kepada Allah. Maka orang itu tidak perlu menolong ibu bapa. Jadi, adat istiadat yang kamu sampaikan membatalkan firman Allah. Banyak lagi perkara sedemikian yang kamu lakukan. Yesus memanggil orang ramai itu lagi, lalu berkata kepada mereka, Kamu semua, dengarlah kepadaku dan fahamlah. Apa yang masuk dari luar ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Apa yang keluar daripada seseorang itulah yang menajiskannya. Jika kamu bertelinga, dengarlah. Setelah Yesus meninggalkan orang ramai itu dan masuk ke rumah, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang maksud ibarat itu. Yesus berkata kepada mereka, Kamu ini sama dengan mereka. Tidakkah kamu faham bahwa apa yang masuk dari luar ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Kerana sesuatu itu tidak masuk ke hatinya tetapi ke dalam perutnya, kemudian keluar semula. Dengan demikian, dia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, Apa yang keluar daripada seseorang, itu menajiskannya kerana dari dalam. Dari hati manusialah timbul fikiran jahat yang mendorong seseorang berfikiran durjana, berbuat cabul, mencuri, membunuh, berzina, tamak, berdendam, menipu, mengeluarkan kata-kata luca, bermata jahat, dengki, mengkufuri Allah, berlagak sombong, dan bersikap bodoh. Semua perkara jahat ini timbul dari dalam hati dan itulah yang menajiskan seseorang. Kemudian Yesus pergi dari situ ke kawasan berdekatan kota Tirus, lalu masuk ke sebuah rumah. Dia tidak mahu orang tahu dia ada di situ, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan diri. Ibu kepada seorang anak perempuan yang dirasuk roh jahat telah mendengar tentang Yesus, lalu segera datang kepadanya dan sujud di hadapannya. Wanita itu seorang Yunani, dia berasal dari daerah Fenisia di Syria. Dia memohon Yesus menghalau roh iblis yang merasuk anaknya. Yesus menjawab, Anak-anak harus diberi makan dahulu. Tidak patut mengambil roti anak-anak dan mencampakkannya kepada anjing. Benar, Tuan. Jawab wanita itu. Tetapi anjing di bawah meja pun makan sisa yang dijatuhkan oleh anak-anak. Maka Yesus berkata kepadanya, Kerana jawabanmu itu, pulanglah. Roh iblis sudah keluar daripada tubuh anakmu. Apabila ibu itu pulang ke rumah, dia mendapati anaknya sedang berbaring di katil dan tidak lagi dirasuk roh iblis. Selepas itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus, meneruskan perjalanan ke Laut Galilea melalui Sidon, ke tengah-tengah daerah 10 kota. Di sana, seorang bisu tuli dibawa kepadanya dengan permohonan agar Yesus meletakkan tangan padanya. Yesus membawanya ke samping, jauh daripada orang ramai itu, lalu memasukkan jarinya ke dalam kedua-dua belah telinga orang itu. Kemudian dia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Selepas itu, dia menengadah ke langit lalu menarik nafas panjang dan berkata kepada orang itu,
Efata, artinya, terbukalah. serta merta telinga orang itu terbuka dan lidahnya pulih. Lalu dia bertutur dengan baik. Yesus melarang semua yang hadir menceritakan hal itu kepada sesiapapun. Tetapi, semakin Yesus melarang, semakin mereka menceritakannya. Mereka sungguh heran dan berkata, Dia melakukan segala-galanya dengan baik sekali. Dia membolehkan orang tuli mendengar dan orang bisu berkata-kata. Markus bab 8. pada suatu hari, ketika orang tersangat ramai berhimpun dan kehabisan makanan, Yesus memanggil murid-muridnya, lalu berkata, Aku berbelas kasihan kepada orang ramai ini. Sudah 3 hari mereka bersamaku, dan sekarang mereka kehabisan makanan. Kalau kusuruh mereka pulang dengan perut kosong, mereka akan pengsan di tengah jalan karena ada yang datang dari jauh. Para murid Yesus menjawab, Di tempat terpencil ini, di mana hendak dicari roti yang cukup untuk semua orang ini? Yesus bertanya kepada mereka, Berapa banyakkah roti yang ada padamu? 7 buku. Jawab mereka. Yesus menyuruh orang ramai itu duduk di atas tanah. Dia mengambil 7 buku roti itu dan mengucap syukur. Setelah itu, dia memecah-mecahkannya dan menghulurkannya kepada murid-muridnya untuk dihidangkan. Mereka pun memberikannya kepada orang ramai. Mereka juga ada beberapa ekor ikan kecil. Setelah mengucap syukur atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu dibahagi-bahagikan juga. Mereka pun makan sehingga kenyang. Sisa lebihan makanan yang dikumpulkan sebanyak 7 bakul penuh. Bilangan mereka itu kira-kira 4.000 orang. Yesus pun menyuruh mereka pulang. Selepas itu, Yesus terus menaiki perahu bersama murid-muridnya pergi ke daerah Dalmanuta. Beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan mula bersoal jawab dengannya. Untuk menduganya, mereka memintanya menunjukkan suatu tanda dari surga. Yesus mengeluh, lalu menjawab, Mengapakah orang zaman ini mencari suatu tanda ajaib? Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, satu tanda pun tidak akan ditunjukkan kepada orang zaman ini. Yesus meninggalkan mereka dan kembali ke perahu, lalu ke seberang. Para murid Yesus terlupa membawa roti yang mencukupi. Di dalam perahu itu cuma ada sebuku roti. Yesus mengingatkan mereka, Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian mereka membincangkannya satu sama lain dan berkata, Dia berkata begitu karena kita tidak membawa roti. Yesus mengetahui apa yang dibincangkan mereka, lalu dia bertanya, Mengapa kamu memperbincangkan hal tidak membawa roti? Tidakkah kamu tahu dan faham lagi? Begitu tumpulkah hatimu? Kamu ada mata, tidakkah kamu melihat? Kamu ada telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat bagaimana aku memecah-mecahkan 5 buku roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? 12. Jawab mereka, Dan apabila aku memecah-mecahkan 7 buku roti untuk 4.000 orang, berapa bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? 7. Jawab mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Kamu masih belum faham lagi? Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Beberapa orang membawa seorang buta kepada Yesus dan memohon agar dia menyentuhnya. Yesus memegang tangan orang buta itu, lalu memimpinnya keluar dari pekan itu. Yesus meludahi mata orang buta itu, kemudian dia meletakkan tangannya pada orang itu, lalu bertanya, Adakah kamu melihat apa-apa? Orang itu memandang ke hadapan, lalu berkata, Aku nampak orang, rupa mereka seperti pokok berjalan. Sekali lagi Yesus meletakkan tangannya pada mata orang itu. Setelah orang itu berusaha untuk melihat, kali ini penglihatannya cukup terang dan matanya telah sembuh. Yesus pun menyuruhnya pulang sambil berkata, Jangan masuk lagi ke pekan itu. Setelah itu, Yesus dan murid-muridnya pergi ke pekan-pekan di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada mereka, Menurut orang, aku ini siapa? Mereka menjawab, Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, yang lain berkata Elia, ada pula yang berkata seorang daripada nabi. Tetapi menurut kamu, aku ini siapa? Tanya Yesus. Petrus menjawab. Engkau ialah Kristus. Dengan tegasnya, Yesus melarang mereka memberitahu sesiapapun tentang dirinya.
Kemudian Yesus mula mengajar mereka bahwa Anak Manusia harus banyak menanggung kesengsaraan serta ditolak oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam, dan ahli Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi 3 hari kemudian dia akan bangkit semula. Yesus mengatakan perkara ini dengan terus terang. Oleh itu, Petrus menarik Yesus ke tepi, lalu menegur dia. Yesus berpaling memandang murid-muridnya, lalu menegur Petrus. Pergilah dari sini iblis. Kamu tidak berpikir secara Allah, tetapi secara manusia. Setelah itu, Yesus memanggil murid-muridnya dan orang ramai di situ, lalu berkata kepada mereka, Jika seseorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikutku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi sesiapa yang mengorbankan hidup untukku dan untuk Injil akan menyelamatkan hidupnya itu. Apa gunanya jika seseorang memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya? Dapatkah hidup itu ditukar dengan apapun? Jika seseorang malu mengakui aku dan perkataanku dalam kalangan angkatan yang cabul dan berdosa ini, Anak Manusia juga akan malu mengakuinya ketika dia datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi para malaikat suci.